Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi peluang tuan-tuan. Ya Allah, syukur teramat sangat pada Allah kita masih lagi diberi nafas untuk terus hidup. Di saat kita bernafas ni, ramai teman sahabat kita yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, saudara seagama kita yang telah Allah panggil balik. Al-Fatihah untuk Awai Rahmah, Siti Sarah dan semua yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah cuci rahmat ke atas seluruh roh mereka. Tiba masa, tiba detik dan saatnya, tidak lambat sesaat, cepat sesaat, pasti akan kembali. Sedih atau tidak, kita terpaksa menerima hakikat hidup lawannya mati. Dan kita pasti akan berhijrah ke satu alam yang lain. Tiba giliran kita juga akan pergi, tiba giliran kita juga akan turut serta. Masa yang menentukan. Subhanallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayang, saya bukan menteri. Sayang sekali saya tak ada kuasa. Dalam keadaan saya berdiri ni, saya memang sangat marah sebenarnya bila dengar senario politik kita yang paling menjijikkan. Kita dengar sekarang ada urusan beli-membeli. Masa tinggal tak sampai sebulan, Parlimen akan bersidang menentukan keabsahan PM kita. Tapi apa yang berlaku sangat menjijikkan. Demi Allah, Allah saja yang akan membalasnya. Kematian berlaku setiap hari. Sahabat-sahabat kita berada di ward ICU sekarang. Teman-teman kita, saudara seagama kita. Allah, sangat sedih sekarang apa yang berlaku. 360 kematian berlaku semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemimpin-pemimpin negara masih lagi sibuk bercakap tentang kepatian, bercakap tentang kesetiaan. Kepala otak dia orang ni setia sana, setia sini. Rakyat yang setia pada kamu, kamu khianati. Konon-konon nak fokus pada vaksin lah, nak fokus kepada ni lah, kepada ni. Hakikatnya banyak penipuan. Allah ada tau. Ingat tu, Allah ada. Hari ni kami yang rasa sakit. Saudara kami, salah seorang staf saya, bapa saudara dia pula meninggal dunia. Semalam petang meninggal dunia kerana COVID-19. Dah jab tu tau, dah jab. Dah ambil vaksin. Subhanallah. Ini perkara-perkara serius. Kita tak nak salah menyalahkan, tapi sesiapa yang bertanggungjawab mesti ambil ini sebagai tanggungjawab. Mana-mana pemimpin yang telah dilantik mesti rasa bertanggungjawab, berhenti bermain politik. Tiap-tiap masa kita cakap. Kematian berlaku setiap masa. Tak sedar ke? Tak ambil tahu ke? Subhanallah. Kalau kamu tahu apa cerita dalam alam barzah, satu permulaan kepada perjalanan ke alam akhirat, kamu tentu tak akan fikir tentang kuasa. Allahu Akbar. Kamu takut nak berkuasa. Kamu takut nak kejar kuasa. Kamu takut nak rebut kerusi. Allahu Akbar. Subhanallah. Rakyat kita mati setiap hari. Terutamanya umat Islam mati dalam keadaan jumlah yang besar setiap hari. Seorang suami kehilangan isteri. Seorang isteri kehilangan suami. Seorang anak-anak kehilangan mak dan ayah. Ini perkara serius. Berhenti politik boleh tak? Subhanallah. Cerita-cerita begini telah banyak menyesakkan kita. Sangat menyedihkan apa yang sedang berlaku. Sangat-sangat menyedihkan lah. Tak kira anda parti mana. Bila kenalah kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedih. Pagi-pagi bangun, saya ikuti, tak banyaklah ikuti kisah Suib sepatu ni. Bila isterinya dalam keadaan mengandung, subhanallah, pasti kita akan terkesan tuan-tuan. Mana perasaan emosi pemimpin negara? Mana emosi korang ni? Otak tak ada lagi ke? Dah hilang otak ke? Masih berparti. Konon-konon tak nak cerita pasal parti, tapi pada tu sama, di belakang rakyat kau berparti lagi. Engkau masih berjumpa, nak susun strategi, nak terus berkuasa. Yang satu lagi, nak rampas, nak ambil, macam-macam lah. Rakyat mati setiap hari. Mana Menteri Agama, suara le. Mana ulama, suara le. Kita hidup di zaman pemerintahnya orang Melayu Islam, bukan zaman Firaun.
Suara mana pergi? Semalam PM keluar. Kan? Saya pun tak nak cakap apalah. Kan? Bagi mereka yang dah berdos banyak, saya terkesan pasal masjid. Jangan buat gila. Mana suara ulama'? Ulama' punya suara mana? Hari ini kita pergi masjid bukan pasal iman dan takwa. Hari ini kita pergi masjid kerana dah injek 2 dos. Jangan buat gila semua ni. Kita membuka kemurkaan Allah SWT. Nanti dapatkan saya punya rakaman. Saya ada buat satu short video pendek rakaman. Mudah-mudahan kita semua terkesan lah. Saya tak nak cerita benda ni dalam live. Saya rakam. And supaya kita rakaman akan dibuat petang ni, saya akan berakam supaya mudah-mudahan ramai orang tengok rakaman saya tu. Tuan-tuan, apa sedang berlaku ni? Tak kisahlah kalau tak dapat tak ambil 2 dos, tak boleh masuk kedai makan. Tak ada masalah, tak boleh masuk kedai makan. Tak boleh pergi bank, tak apa lah. Bankrupt lah bank tu kalau tak bagi orang masuk. Nasib engkau lah. Nampak tak? Tapi soal masjid jangan main-main. Jangan heret masjid dalam perkara macam ni. Gila apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam masjid tak ada orang. Kau kecilkan lagi skop orang boleh pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai menteri, ada orang tak boleh ambil dah berdos. Tak boleh ambil dah berdos. Dos kedua dia tak boleh ambil sebab saranan doktor. Macam mana tu kau boleh jawab tak? Ada orang tak boleh ambil dos kedua sebab dos pertama pun dia separuh mati. Kau faham ke tak? Kaji tak benda tu, analisis tak benda tu. Engkau senang-senang je hukum rakyat engkau. Kita tak sama dengan budaya Eropah. Eropah buat, kita nak buat. Eropah telanjang, tak nak telanjang ke? Eropah bogil, kau tak nak bogil ke? Ha? Semua benda nak ikut orang ke? Ada orang tak boleh ambil vaksin sebab nasihat doktor. Macam mana dia orang tu? Nampak tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak tak? Semalam bila PM cakap, dia ambil kira tak benda tu semua. Bagi mereka yang ambil double dose tu seronoklah. Ingat, jangan seronok sangat. Sebab COVID masih ada. Pergerakan manusia akan menyebabkan pergerakan COVID. Kena faham tu. Dulu kita korbankan segala-galanya. Baru angka 80, 70, 60 orang kena kes positif. Hari ini kita dibenarkan bergerak sedangkan berbelas ribu orang kena setiap hari. Beratus-ratus orang mati setiap hari. Pemikiran entah mana pergi. Memang marahlah. Sebab tak kena batang hidung kita kan. Cuba mak kita mati pula pasal COVID. Cuba anak-anak kita pula kena. Isteri kita, suami kita kena. Macam mana? Sebab tu kita perlukan kebijaksanaan mengurus benda ni. Jangan kerana nak dapat sokongan, nak dapat keprihatinan, nak nampak orang pandang kita, kita nak tunjuk keprihatinan. Tolonglah. COVID masih ada dan kita negara paling teruk dalam dunia mengikut bilangan penduduk. Kita paling teruk, paling worst. Ini bukan gurau. Ini soal mati dan hidup manusia lah. Ini soal hidup dan mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini soal hidup manusia. Allahyarhamah Siti Sarah meninggal kan di newsfeed penuh. Kan sebab itu nama orang yang dikenali. Bagaimana nasib orang-orang yang tak dikenali? Tuan-tuan, setiap hari ada orang meninggal. Jangan kerana ada orang nama besar meninggal kita berperasan ada orang meninggal. Tiap-tiap hari orang meninggal tuan-tuan kerana COVID positif. Tiap-tiap hari orang meninggal tuan-tuan takkan pemimpin tak nampak, katil tak cukup, ward ICU tak cukup, nak tampung, bekalan oksigen tak cukup, tempat simpan jenazah tak cukup. Cukup-cukuplah main politik. Cukup-cukuplah. Tuan-tuan percayalah, saya tak kisahlah kena kecam, kena maki, mampuslah. Dengar, sebulan yang ada ni sebelum parlimen, negara kita akan melalui satu ruang yang paling dahsyat, paling jijik, paling celaka. Sebab mereka akan kerja politik. Mereka akan buat kerja untuk politik. Ini paling dahsyat ni tuan-tuan. Sebulan yang ada ni sebelum parlimen buka nanti bulan 9, ini adalah ruang period. This is the worst period yang kita akan lalui. Percayalah. Mereka cakap mereka buat kerja untuk rakyat. Tak, mereka dalam diam-diam. Kan? Mereka sedang buat kerja-kerja politik yang kotor untuk pastikan yang nak berkuasa kekal berkuasa, yang tak ada kuasa nak berkuasa. Percayalah. Saya percaya benda tu dan saya tak nak anda hilang tumpuan. Kita sedang berada di period yang paling worst sekarang ni. Subhanallah. Kematian laku setiap hari. Mereka ada ruang untuk main game. Mereka ni lah yang paling kebal dalam kehidupan manusia di Malaysia. Susah nak usik, tak terusik mereka. Buatlah 100,000, berjuta kali laporan polis, mereka tetap tak usik. Kita jangan main, silap sikit angkut. Jangan buat gila tu. Sedangkan nyawa manusia telah sedang terancam. Nyawa manusia sedang dipermainkan. Hospital tak cukup. Tak cukup ruang nak tempatkan pesakit yang bertambah saban hari.
Berbelas ribu orang kena. Itu tak masuk lagi orang nak pergi hospital kerana sakit lain. Berbelas-belas ribu orang kena COVID-19. Kita masih ada ruang untuk bermain politik, masih ada ruang untuk pastikan kita berkuasa dan nak ambil kuasa. Allahu Akbar. Tak boleh ada ruang sekejap ke berhenti. Orang main bola sepak pun ada waktu nak rehat lah. Subhanallah. Solat pun ada tomak nina. Kau pakai otak sekejap boleh tak? Bukan untuk korang lah, supaya suara ni sampai ke pemimpin politik. Solat yang wajib tu, engkau zikir berjuta kali pun, kalau kau tak solat, fail, game over. Engkau puasa macam mana rak pun tak solat, game over. Engkau jaga mak, jaga ayah sampai meninggal. Engkau anak yang taat, anak yang soleh, tak jaga solat, game over. Engkau keluarkan zakat, engkau meniaga, bagus. Kau keluarkan zakat, tak pernah miss, tapi tak solat, game over. Engkau baca Quran tapi tak solat, game over. Faham ke faham ni? Suka sedekah, wah masa COVID ni sedekah, tunjuk kat orang. Papar kat internet, papar kat WhatsApp, papar kat Facebook, papar kat Instagram, papar kat TikTok, apa saja benda boleh papar. Solat tak buat, game over. Allahu Akbar. Solat benda besar. Dalam solat pun ada tomak nina lah, berhenti sekejap. Engkau main politik tak boleh berhenti ke? Rakyat nak mati ya setiap hari. Bini siapa lagi nak mati lepas ni? Suami siapa nak mati tengok Menteri Besar Kedah, siap gurau lagi. Benda ni bukan gurau lah. Hari ni kau berkuasa, kau ke atas boleh lah. Bagi nama kalau nak masuk apa bilik jenazah tu, bilik, jangan main-main lah semua benda ni. Nampak sangat anda tak prihatin lah. Orang punya keluarga dah hilang keluarga. Kau boleh cakap selamba-selamba. Tak kisah besar mana pun kamu tetap kecil di sisi Allah. Tak kisahlah kamu pegang jawatan besar mana pun. Ingat balik pakai kain kapan. Ingat balik nanti tak bawa pingat. Ingat balik tak bawa kuasa. Ingat balik tak ada jawatan. Ingat balik nanti hanya bekalannya ialah amalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Tak kira kau besar mana pun, kau jawatan besar mana pun, kau menteri ke apa, hormat orang. Rakyat mati setiap hari. Kau masih berpolitik, ingat pesan saya baik-baik. Dalam masa yang berbaki sebelum parlimen bersidang, inilah the worst period yang rakyat akan tanggung. Mereka akan kerja kuat untuk pastikan grup dia bertahan, grup satu lagi dapat ambil. Dia tarik dia. Kita yang mampus. Kita yang mati. Kita yang tercicir. Kita yang terpinggir. Kita yang disakiti. Kemudian kamu keluar dengan selamba. Siapa dah ambil dah berdos, fasa kedua macam ni. Okey je, fine, tak ada masalah. Jangan ganggu masjid, boleh tak? Kemudian ambil tahu tentang orang yang nak ambil dos tapi tak boleh sebab, bukan tak boleh sebab giliran belum sampai. Macam mana kau nak nafikan hak dia ke? Anda boleh buat seandainya semua tu sistem dah bangun dengan baik. Orang memang nak ambil tapi tak dapat, tak panggil-panggil. Lepas tolong pada daftar, tak panggil-panggil. Orang macam ni kita nak nafikan ke hak dia? Dia pun rakyat Malaysia, dia bukan pendatang asing. Pendatang asing pun lagi untung kat Malaysia. Dia boleh pergi kerja, kita tak boleh pergi kerja. Dia dapat gaji, kita tak ada gaji, kita kena buang kerja lah. Dia masih boleh lagi dapat duit, boleh hantar ke kampung halaman dia. Kita nak hantar apa pun tak ada duit dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang ni. Kecelaruan. Kita bimbang apa yang sedang berlaku ni. Benar-benar celaru lah. Hari ini, sebagai besar orang bersedih mendengar berita Allahyarham Siti Sarah meninggal dunia. Tuan-tuan, saya di tim Paris memang terkesan. Memang kita tadi saya pun cakap dengan isteri saya, memang sedih lah. Saya pergi sebab kita friends dengan apa ni, swab Sabtu kan, swab sepatu. So saya pergi tengok dia punya FB. Memang sedih lah, terkesan dah. Kita terkesan, kita manusia biasa, mesti terkesan. Kita ada isteri. Secara peribadi sebagai seorang lelaki, kekuatan kita lelaki ni ni bukan kekuatan kita, isteri kita. Isteri kita banyak bagi saya bangunkan madrasah. Kekuatan saya isteri saya lah, bagi nasihat, bagi kata-kata. Kadang-kadang kita down. Demi Allah, kita bukan manusia yang sentiasa kuat. Kadang-kadang kita tak kuat. Dapat entaman, dapat cacian, dapat makian, dapat ugutan, macam-macam kita dapat. Kadang-kadang kita down. Kadang-kadang bisnes kita bukan jadi setiap hari. Kadang-kadang bisnes kita tak jadi.
Ada ketika pendapatan kita tak seberapa. Kita nak tampung madrasah, pelajar hampir 200 orang. Dengan gaji ustaz-ustaznya, gaji pekerja, siapa nak datang? Ada Datuk Tan Sri Tun nak datang bantu kita. Kita agama, kita tak minta orang tak datang lah. Sebagian besarnya kita kena minta baru orang datang. Tak minta orang tak datang. Nampak tak? Ini cerita hidup orang agama. Allahu Akbar. Isteri kita lah yang akan jadi pengkuat semangat kita. Isteri kita yang naikkan semangat kita. Isteri kita the best motivator in ourselves. Nampak tak? Isteri kita yang terbaik memberi semangat pada kita. Semua lelaki dia faham lah. Lelaki yang normal lah. Lelaki yang abnormal saya tak tahulah. Nampak tak? Lelaki yang normal tahu. Kadang-kadang isteri kita mempunyai banyak idea berbanding kita. Walaupun kita ketua keluarga, tapi dia mempunyai banyak idea. Orang perempuan ni banyak idea, tuan-tuan. Mungkin sebab pengorbanan yang sangat besar, Allah bagi dia banyak idea. Kalau kita berlapang dada, maka kita akan tahu bahawa Allah bagi banyak kelebihan kat dia. Kita tak mampu nak uruskan rumah tangga kita, tuan-tuan, tanpa isteri kita. Engkau ingat senang ke nak uruskan anak-anak? Pada Suim, ini ujian paling berat untuk anda lah. Anda memang lelaki terpilih. Tiada apa yang boleh kita lafazkan, kata-katakan pada semua lelaki yang kehilangan seorang isteri kerana COVID-19. Anda adalah insan yang terpilih, yang Allah beri bidadari dan Allah ambil sebentar. Sebentar, Allah ambil sebentar, Allah bagi balik. Dan inna Allah ma'as sabirin. Kena banyak bersabar. Ujian Allah ini Allah bagi kepada orang yang Allah sayang, yang Allah sedang lihat iman dia, takwa dia. Allahu Akbar. Kita cakap memang senang, tuan-tuan. Tak semudah itu untuk orang lalui. Tapi untuk orang lelaki yang masih ada isteri, hargailah isteri anda. Pakai otak sikit. Dalam COVID pun nak cari perempuan lain. Dah lah umur macam aku, nak masuk 50 lebih. Masih lagi nak pergi tackle lah nak orang umur 20 lebih, 30 lebih. Pakai otak lah. Rumah pun tak cukup duit. Nafkah bini pun sangkut-sangkut. Boleh pula engkau sangkut pada orang lain. Lagi teruk, paling dajal. Boleh sangkut kat bini orang. Lagi kurang ajar. Bini kau sendiri pun kau tak jaga, boleh sangkut kat isteri orang. Punya kurang ajar. COVID dah datang pun tak ada iman ke, tak sedar diri ke. Allah Akbar. Dah lah kat atas pun bergaduh-gaduh, kat bawah pun kelang kabut. Hancur kita Malaysia ni. Kita buka ruang kemurkaan Allah. Ulama senyap. Yang banyak bercakap macam aku ni bukan bagus. Tapi kena cakap lah. Tapi ulama, kamu ada ilmu, patut kamu cakap. Kamu tak cakap, lagi dahsyat. Lagi teruk lah. Yang bercakap ni pun hancur. Yang dapat, yang ada ilmu, yang ulama, yang besar-besar ni tak nak cakap, ada ilmu, tak nak cakap. Kau takut siapa? Allah ke pemimpin? Kau takut siapa sebenarnya ni? Kau nak jaga siapa? Kau nak jaga dunia? Dunia tinggalkan kau. Dunia dah lama. Ketahukan banyak manusia tinggalkan dia. Banyak manusia yang pernah kita tipu dengan dunia ni. Dunia ni sekejap je. Suara mana suara? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kematian berlaku setiap hari. Kau nak apa lagi? Wahai pemimpin, kau nak apa lagi? Kau nak apa lagi? Kau tak tahu cara ke? Allahu Akbar. Semuanya jadi kelang kabut sebab politik tak stabil. Akhirnya semua benda jadi tak stabil. Allahu Akbar. Keluarga hilang ahli keluarga. Bila kita bertindak dengan lembab, kita bermain politik percaturan yang menyakitkan, menyeksakan. Masih lagi ada orang setia, masih ada lagi orang nak pertahankan pemimpin mereka. Siapa pun pemimpin, selagi dia tidak buat apa yang patut dia buat, dia telah mengkhianati rakyat. Dia telah mengkhianati rakyat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat, masa sangat suntuk. Sedangkan kematian berlaku setiap masa. Kita dapati laporan maklumkan bahawa ada ramai yang meninggal di rumah. Ini jadi lagi satu kekeliruan, jadi ketakutan, kebimbangan. Allahu Akbar. Wah, ya Allah. Sangat bimbang lah, sangat bimbang. Kematian sedang menghampiri kita. Masih lagi kita boleh buang masa. Kematian menghampiri kita. Kalau saya tengok kat FB Jeb Suim, saya tengok, ya Allah, seminggu 2 minggu sebelum tu beramah mesra dengan isteri, bergurau, cerita pasal sumbangan yang akan diberi 3-4 minggu yang lepas. Seronok, tuan-tuan. Ya Allah. Allahu Akbar. Tolong berhati-hati, tuan-tuan. Bila kat luar, COVID-19 memang wujud. Siapa-siapa kali ini kalau kena tak lama, tuan-tuan. Nampak tak? Dia bukan cerita 2019, 2020. Ni cerita fasa baru 2021. Kena tak berapa hari jalan. Ini benar, bukan gurau-gurau. Subhanallah. Jadi ambil berat. Tingkatkan ibadah, tingkatkan amal. Perbanyakkan zikir. Andainya turn kita yang kena, kita jalan, kita meninggal,
biarlah kita meninggal di pengisian kehidupan kita sebelum kita meninggal penuh dengan amal, penuh dengan ibadah, penuh dengan perbuatan baik. Ingat mengingatkan satu sama lain. Sesakkan, penuhkan FB masing-masing dengan ingatan hadis Al-Quran, kata-kata yang baik-baik. Jangan sebarkan yang buruk, jangan sebarkan yang boleh memudaratkan kehidupan kamu di alam barzah nanti. Tolong ingat, kamu mati, apa yang kamu catat dalam Facebook, apa yang saja kamu kata, caci orang, buat apa, semua akan berjalan, masih berjalan. Dosa kering terus-terusan. Tolong sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Jadi tolong, siapa-siapa boleh kena. Saya yakin cerita Suim, kan, arwah Yarhamah Siti Sarah, mereka tak pernah terfikir kisah ending hidup family mereka macam ni. Keluarga bahagia, keluarga yang happy sebab mereka suka rakam, kan. Perjalanan hidup mereka suka rakam. Saya tengok happy, sangat happy. Tengok tu. Nampak tak? Tak ada orang terfikir begini ending dia. Sebab itulah perjalanan kita satu keluarga, uruskan dengan ada iman, ada ibadah, ada amal. Ingatkan satu sama lain. Alhamdulillah, saya tengok Abah Yarhamah, penghujung usia dia banyak bersedekah. Subhanallah. Ini satu amalan yang besar. Nampak tak? Allahu Akbar. Kita di pihak kita, buatlah amal tuan-tuan. Buatlah amal. Kan? Subhanallah. Kita tak boleh bergantung lagi pada pemimpin ke atas. Kita kena bergantung kepada Allah SWT. Bergantung pada makhluk Jahannam. Bergantunglah pada Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan ujian yang paling besar, nak dibakar. Tuan-tuan dengar ni, nak dibakar. Datang Jibril. Jibril datang. Jibril ni malaikat yang paling dekat dengan Allah. Jibril datang nak bantu. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah. Hasbunallah. Itulah itikat yang paling atas. Tiada lagi perkara yang paling atas melainkan apa yang dilafazkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Betapa kuat pegangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kelang kabut, takut. Allahu Akbar. Hasbunallah. Yakin sungguh-sungguh pada Allah. Yakin sepenuh jiwa. Yakin sepenuh hati. Allah, 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 Allah. Malaysia tak akan menang kalau tak ada bantuan Allah. Demi Allah, wallahi, umat Islam, kita tak akan menang tanpa bantuan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak akan menang tanpa bantuan Allah. Segedik mana pun duduk ke atas, tetap tak akan menang tanpa bantuan Allah. Kembali pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tanam dalam hati kita yakin sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kena keluar terang pada kami bagaimana keyakinan itu harus diterjemahkan sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa nak bertanggungjawab sekarang? Kita ajak rakyat beramai-ramai ambil vaksin, tapi kita tak nak bertanggungjawab di atas segala musibah, kesulitan, kepayahan yang ditanggung oleh mereka yang ambil vaksin. Kena ada tanggungjawab lah. Rakyat tu rakyat kamu. Jangan suruh je, tapi bila ada masalah, buat tak tahu je. Bukan, ni semua jantung, jantung, jantung. Bila ambil vaksin, jantung mati. Bila mati, jantung, jantung, jantung. Kalau tak ambil vaksin, mati COVID. Apa cerita ni? Subhanallah, zalim sungguh. Ada soalan tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita tak ada apa-apa, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan dari Pian KYM. Soalan saya, Faris, adakah tukar PM akan selesai kes COVID-19? Maaf, saya tanya secara peribadi. Adakah akan turun atau lebih teruk? Ini benda yang tak pasti. Ada orang kata tukar PM, sama je. Ada orang kata kekal. Kalau kekal, inilah kita dapat hasil dia. Jadi PM kena present sesuatu yang lebih baik. Bertangguh, lambat bertindak, itu menjadikan orang marah. Kan? Orang bukan sangat nak fikir tentang tukar PM. Tapi bila kamu lakukan perkara yang sama dan mengharapkan sesuatu yang lebih baik berlaku, tentulah orang marah. Sebab yang kamu pimpin bukan orang bodoh. Banyak orang bawah ni, pakar-pakar, mempunyai kemahiran, mempunyai ilmu, belajar tinggi-tinggi, mempunyai kedudukan. Dan mereka nampak tindakan yang sangat lambat. Tindakan yang tidak berhati-hati. Cuba tengok Menteri MITI kita. Bukan dia saja, bukan PM saja. Menteri MITI kita tengok. Cukup degil.
Masih buka kilang, benarkan buka kilang. Jadi rakyat memang marah. Yang hilang bini kita, yang hilang anak kita, yang hilang isteri kita, yang hilang keluarga kita, yang hilang kawan kita, yang hilang teman kita. Adakah kita nak senyap je? Saya bukan sokong tukar sana tukar sini, tak. Yang saya nampak ialah kita perlukan tindakan yang lebih. Tindakan kita lambat. Cuba tengok Selangor. Cuba tengok kat Selangor. Kita dah PKPD kan seluruh Selangor, tapi usaha masih tak berjaya sebab kita hanya tahu pendekatan PKPD. Pada waktu sama kita buka kilang seluas-luasnya. Apa pengorbanan orang Selangor sepanjang PKPD? Kesan dia bagaimana? Ini perkara paling asas yang kita faham. Jadi, kenapa ada ura-ura kata tukar PM? Saya tak terlibat. Saya bukan yang boleh mengundi, saya bukan menteri. Tapi kenapa ada orang nak tukar PM? Kalau melibatkan orang politik memang tai ya. Nampak tak? Tapi bagi orang bawah, mereka mengharapkan satu perubahan dari segi sudut tindakan, mengharapkan ada satu resolusi yang lebih baik. Bukan lagi bergantung kepada orang politik 100%. Kesilapan kita yang lepas ialah bergantung pada MKN yang majoritinya adalah orang politik. Maka jadi tai lah. Nampak tak? Lagi dulu kita dah bagi tahu, bertindak dengan pantas. Ambil tindakan masa memula buat PKP. Satu, kenapa kita berjaya? Kenapa PKP 2 tidak berjaya? Sebab ego, sombong, angkuh. Berbulan lamanya di drag. Rakyat mati dan mati dan mati dan mati. Ya, penyokong-penyokong kerajaan, penyokong bangkang, mereka ada fahaman mereka tersendiri. Kita yang tak berbelah siapa-siapa. Bagi saya, ya betul, PM tukar pun sama. Tapi kita mengharapkan idea-idea baru. Kalau kamu ikut live saya setiap masa, kamu akan nampak saya pernah bagi pendapat. Saya minta pada yang di Pertuan Agong, kan, bagi katakan nak tukar jadi Perdana Menteri interim. Perdana Menteri interim tu, kan, kita bukan minta tukar jemaah menteri. Minta tukar orang tertentu dan mereka present pada yang di Pertuan Agong apakah perancangan untuk atasi COVID. Kalau sama tak payahlah, kekal je lah. Biarlah kita mati. Tunggulah mati. Kita perlukan pemimpin yang ada idea. Kita perlukan pemimpin yang berani buat perubahan. Kita perlukan pemimpin yang bukan berani tutup masjid tapi buka kilang seluas-luasnya. Itu orang marah. Orang berhak marah. Kita buka luar kilang, industri yang tak patut dibuka seluas-luasnya. Kemudian masjid tutup serapat-rapatnya. Yang tangkap orang masjid. Yang tangkap orang solat. Yang tangkap orang sedang sujud. Yang tangkap ialah masjid. Yang kilang tak benar tangkap ke? Macam itulah maksud dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tukar siapa pun kita tak pasti berjaya tidak, tapi kita perlukan idea baru, pendekatan baru, kaedah baru. Macam saya kata tadi, tak boleh kelang kabut, mesti melalui satu proses pembincangan yang rapi. Contohnya, kan, PM bagi tahu fasa kedua, negeri yang berada ke fasa 2 dah boleh dine in, nampak tak? Dah boleh balik kampung, bagus. Tapi persoalan-persoalan yang tidak diambil tahu boleh merosakkan semua perancangan ni. Saya kata tadi, bagaimana mereka yang hak orang yang tidak boleh ambil vaksin? Macam mana? Mereka yang dah daftar begitu lama tapi tak diberi peluang untuk engage. Macam mana? Bukan mereka tak nak. Mereka memang nak sahut kerajaan. Mereka setia. Tapi lagi dulu sampai sekarang tak dipanggil-panggil. Contoh, kalau kita memang dah siapkan semua benda tu, then kita kata yang dah daftar, dah dapat semua kan, then boleh ambil, boleh dine in. Alhamdulillah. Sama ada PM baru atau lama, yang penting kita nak idea. Kita nak teknik pendekatan yang lebih baik. Bukan banyak cakap. Harga, contohlah, kelemahan. Bagi satu bakul, ingat boleh hidup sampai berbulan. Mana logik? Allahu Akbar. Kan? Antara kelemahan yang berlaku kita nampak sampai hospital pun tak boleh nak. Sebab KKM pernah bagi tahu, pengarah kesihatan pernah bagi tahu kan. Kita dengar, kita baca banyak news. Kan? Nasihat-nasihat mereka ditolak, diambil mudah, tak nak dengar. Ini kedegilan pemimpin kita. Dan semua orang kat bawah lah. Semua sekali. Siapa yang degil tu termasuklah. Kita nak negara ini diselamatkan. Kita tak nak politik berterusan macam ni. Dia mencakacirkan negara kita. Merugikan negara, tuan-tuan. Merugikan. Pemimpin yang anda idam-idamkan naik. Pemimpin yang anda sayang naik. Negara akan berubah. Itu persoalan yang susah yang nak cakap. Saya bukan orangnya. Tapi saya nak bagi tahu, siapa pun yang naik, jangan khianat rakyat kamu. Siapa pun berada ke atas, jangan sakiti hati rakyat kamu. Tak baca surat khabar ke? Bukankah kamu terlibat sekali dalam proses menggubalkan dasar? Rakyat mati setiap hari. Tergamak engkau berpolitik setiap hari. Tergamak engkau buat pertemuan secara sulit
nak perkukuhkan jemaah masing-masing. Dua-dua blok sama je, 2 kali 5, 5 kali 2. Minta maaf lah. Satu, kita perlukan ulama keluar. Kita perlukan barisan-barisan ulama keluar menegur kepimpinan yang ada, dan juga yang blok mana blok pun tegur. Inisiatif, bukan ke Allah dah bagi tahu, Nabi dah sampaikan pada kita, jadi pendamai pada puak yang bergaduh. Mana ulama yang nak panggil puak yang bergaduh ni pergi damai? Mana ulama-ulama yang dihormati, yang disegani? Ada tak kat Malaysia ulama yang dihormati dan disegani? Sekarang manfaatkanlah kedudukan kau sebagai ulama. Allahu Akbar. Saya ni bukan ulama. Kalau Allah takdirkan saya ulama, dah tentu saya tanpa takut, tanpa risau, tanpa bimbang pergi jumpa dua-dua ni, pergi duduk sama-sama. Kalau mereka boleh duduk jumpa senyap-senyap kat rumah orang ni, kat rumah ni, kat kementerian sana, kementerian sini, kenapa kita ulama tak boleh kumpulkan orang duduk tempat sama, minta kebenaran polis? Dan tak payah pakai alam banyak-banyak, duduk asing-asing. Masjid boleh buat jarak sab, tak boleh buat ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalam tengok bola sepak tak? Sabtu, Ahad bola sepak. Dah jaringkan gol boleh 90 minit boleh duduk atas padang. Ulama kena pakai otak sikit nak fikir ni. Kan? 90 minit main bola sepak. Jaringkan gol boleh peluk-peluk. Kita tak sampai 10 minit solat pun tak boleh. Mana tak buka kemurkaan Allah? Mana tak buka ruang murkanya Allah? 90 minit main bola sepak, boleh duduk lagi, duduk sama-sama, main, kejar, tackle, berebut debak. Badan jumpa, pam. Nampak tak? Kan? Dah jaringkan gol berpeluk-peluk lagi. Kan? Kita 10 minit masuk masjid pun salah. Pun seksa. Dan nak pakai 2 berdus pula. Nak masuk masjid sekarang bukan kerana iman dan takwa, kerana tak ada dah berdus. Apa macam cerita ni? Sakit jiwa lah. Next. Ada komen dari Sakura. Ya, Sakura. Memang terkesan Paris. Siti Sarah sebelum subuh. Lepas tu kawan saya pukul 9 pagi. Allah. Sahabat dari kecil. Sedih betul Pak Dis. Allahu Akbar. Ini adalah bekal yang kita nak bawa sebelum kita sambut tahun baru. Tuan-tuan, saya minta maaf. Saya nak ingatkan semua orang, bukan sebab saya pandai. Hari ini hari terakhir, tahun ini hari terakhir kita. Maghrib nanti bermula hari baru, tahun baru kita. Doa awal tahun, doa penutup akhir tahun, tolong buat, minta Allah bantu negara kita. Kita benar-benar terkesan sekarang. Tadi saya termenung, saya risau. Kita ada keluarga, kita ada kawan, kita teman. Saya dah kehilangan beberapa kawan. Satu universiti, satu sekolah, kawan dalam organisasi, kawan sama industri. Kita kehilangan teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sihat walafiat, tapi akhirnya kena COVID. Jalan tuan-tuan tak sampai 2-3 hari meninggal. Jadi saya minta sangat-sangat ni. Kebetulan ada ramai ada hari ni tengok saya, jenguk saya hari ni. Sahabat-sahabat, tolong sebarkan di Facebook masing-masing, di Instagram. Di saat kita sekarang sibuk tentang isu COVID-19, jangan terlupa hari ini hari terakhir. Awal Muharram bermula maghrib ni. Tahun baru sekejap masa berlalu. Tolong doa untuk negara kita. Doa untuk umat Islam. Saya bimbang. Iman kita terkucil, terpinggir. Tak pernah terfikir dalam hati saya. Sepanjang saya belajar, tak pernah ada satu guru pun pernah cerita benda ni. Sebab semua orang tak pernah terfikir bahawa satu hari nanti kita masuk masjid. Tak boleh masuk masjid melainkan kita dah jab 2 kali. Tak boleh masuk masjid kalau begini-begini tak buat. Allah sedihnya Islam hari ini. Sangat sedih tuan-tuan. Jadi tolonglah. Tolong doakan untuk negara tercinta kita ini. Tolong doakan negara kita. Doakan hidayah untuk para pemimpin kita. Kita tak boleh buat apa-apa melainkan pemimpin kita, kalau Allah dah bagi hidayah, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka berhenti berpolitik, berhenti buat perkara-perkara buruk. Kita dengar macam-macam cerita negatif. Dia beli dia. Allah sedih. Perkara ini sedang berlaku, menyedihkan. Sangat sedih. Anda boleh beli orang untuk masuk tim anda, tapi anda boleh beli nyawa orang tak? Anda boleh beli nyawa orang tak? Wahai pemimpin, anda kalau benar, wallahi demi Allah, kalau benar, anda jawab di Allah nanti, di hadapan Allah. Hari ini, sebulan lebih kurang sebelum parlimen buka, kita berada di zon yang paling sedih, paling dahsyat. Kalau benar kita dengar cerita dia beli dia. Anda boleh beli orang untuk sokong anda. Anda boleh beli tak penyokong anda di akhirat nanti. Anda boleh beli tak nyawa orang yang pergi selama-lamanya.
kerana kelalaian, kerana kealpaan kita, kerana kebimbangan kita pada kuasa sampai kita hilang kebimbangan tentang nilai-nilai manusia, nilai-nilai hidup. Allahu Akbar. Kita sedap cakap, ingat tak saya ambil berat, semua benda saya ikut secara teliti. Ingat tak mula-mula nak ambil vaksin, apa kamu kata? Kemudian naik jadi dos kedua, apa kamu kata? Terjamin. Hari ini tengok berapa ramai yang terkesan. Subhanallah. Jangan sombong, jangan angkuh. Yang berisihat Allah, ikhtiar memang kena buat. Tapi mana ulama? Bukankah kita ada banyak jalan untuk ikhtiar? Allahu Akbar. Kita sedang menyakitkan hati orang yang nak sihat, tapi akhirnya terlantar sakit dan pergi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Soalan. Ada komen dari Syahrul Nizam. Ya, Syahrul Nizam. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda saya baru saja menghadapi ilahi pada 20 hari bulan Jun 2021 selepas 1 minggu ambil vaksin Pfizer. Hospital mengatakan punca kematian serangan jantung kuat. Kalau dia ikut rekod, arwah ayahanda saya tak pernah ada kes berkaitan jantung langsung. Bukan satu kes dia, banyak kes dah kita dengar. Yang hantar kat saya terlalu banyak kes. Kerajaan tak akan bertanggungjawab ni. Sebab ia akan menyebabkan orang berhenti untuk ambil vaksin. Percayalah. Kalau kerajaan mengakui bahawa ada kes kematian selepas vaksin, maka ramai orang akan berhenti untuk ambil vaksin dan ia akan menjejaskan vaksinasi negara. Kerajaan tak akan bertanggungjawabnya. Doakan saya semoga saya dapat rancang satu bual bicara bersama Dr. Musa. Kita tengah rencana, dia Datuk kan. Kita tengah rencana sebab dia pernah cabar ustaz kan. So saya nak saut cabaran tu. Kita buat bual bicara, bukan nak cik salah siapa-siapa. Kita nak pertahankan apa yang kita percaya itu benar. Dia akan pertahankan apa yang dipercayai benar dari sudut sains. Kita akan bicara. Jadi kita nak anda support kita. Anda support saya. Saya sedang berjuang untuk sesuatu untuk ramai orang. Kita bukan anti vaksin, tidak. Jangan salah faham. Keluarga saya pun dah ramai vaksin. Bapa mak saya pun ambil vaksin. Tak ada masalah. Tapi saya sedang susun melalui tim saya. Kita dah berurusan dengan staf Datuk Musa. Kita nak berinteraksi dengan dia. Kan? Apa yang dia yakini bahawa kalau dah jab itu fakta yang saya pegang. Dah jab double dose, maka takkan pergi ke tahap 3, tahap 4. Dia hanya pergi 1 dan 2 je. So yang ini kita nak bawa. Kita nak bicarakan. Kita nak ketengahkan perjuangan ini supaya orang tak tersalah kan, dalam pegangan mereka. Allahu Akbar. Kan, subhanallah. Ini sangat menyedihkan negara kita. Kita kehilangan banyak kawan. Kita kehilangan rakyat Malaysia. Pemimpin kita buntu, tak tahu apa nak buat sebenarnya. Mereka hanya tahu bermain politik, nak kekal kuasa tapi tak tahu cara nak handle dengan baik. Ada orang kata kau macam pandai, kau cakap macam-macam. Saya dah bagi banyak pendapat. Kalau tonton ikuti live saya daripada dulu sampai sekarang, dah banyak idea saya keluarkan. Saya bukan keluar nak terjemahkan diri saya depan live ni. Bodoh-bodoh nak kena maki. Tapi ini perjuangan supaya saya berlepas di hadapan Allah nanti. Nak tunggu sampai keluarga kita mati satu-satu baru kita nak bercakap. Kita bersuara mengikut landasan yang betul. Kita tak langgar syariat. Kita bukan nak ajak orang duduk kat tengah jalan raya. Saya bukan orang politik. Bukan itu kerja saya. Nak bergerak di tengah-tengah jalan raya, itu bukan itu yang saya nak bawa. Saya keluarkan pendapat dan suara untuk ingatkan pemimpin berhenti politik boleh tak? Ambil tahu berapa ramai dah mati. Berapa ramai orang dah meninggal. Mana urusan agama kamu? Saya dah pesan, saya dah ingat, saya dah bagi idea. Menteri Agama, lead lah. Supaya semua menteri, semua kementerian, semua menteri yang nampak macam tak ada kerja sebagai besarnya, 70 lebih menteri yang ada, macam tak ada kerja. Kita kenal beberapa menteri saja. Tolong boleh tak buat majlis agama berterusan? Buat majlis zikir setiap hari. Baca Yasin setiap hari. Menteri ni banyak kerja. Kerja apa? Kau ada masa bincang pasal politik, kau tak ada masa bincang pasal rakyat. Engkau boleh pergi kat rumah PM, kau boleh pergi kat sana sini untuk bincang tentang nak utuhkan kekuatan puak-puak korang, dua-dua blok sama je. Tapi kau tak ada masa nak utuhkan kekuatan rakyat yang semakin down, semakin resah, semakin bimbang, semakin gelisah. Hilang keluarga, hilang anak, hilang isteri, hilang suami, hilang segala-galanya. Kau ada segala-galanya, kami tak ada. Rakyat makan Maggi, kau pun sama lorat nak makan Maggi, tapi pinggan kau mahal, rumah kau mahal.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, kita benar-benar perlukan, kita perlu satu sama lain doa kita kuatkan tuan-tuan. Siapa pun duduk ke atas, rakyat adalah watak paling penting, paling utama. Kita kena manfaatkan peluang sihat, peluang masih boleh bergerak, masih boleh bercakap, masih hidup. Gunakan semua itu untuk kebaikan satu sama lain. Doa, perbanyakkan. Wudu'an yastajib lakum, perbanyakkan doa. Allah tunggu doa kita. Bangunlah sepertiga malam, semampu yang boleh bangunlah. Walaupun tinggal 10 minit sebelum subuh, bangunlah, sujud, buat solat sunat 2 rakaat. Tolonglah, minta bantuan Allah. Dan hari ini hari penting tuan-tuan. Kita akan berpisah buat selama-lamanya dengan tahun ini. Kita akan pergi ke tahun baru. Kita tak tahu apa akan berlaku di tahun baru. Adakah bencana dan musibah jauh lebih besar yang sedang menanti kita? Allahu Akbar. Berhentilah bersukaria. Berhentilah buat benda bodoh. Berhentilah buat maksiat. Pemimpin dan kita juga sama. Berhentilah. Allahu Akbar. Petang ni, lebih kurang dalam pukul 6, semua anak beranak duduk. Nak tunggu laungan azan. Macam kita nak tunggu laungan azan untuk buka puasa. Pagi ni, petang ni pukul 6 duduk, pergi Google, doa akhir tahun duduk. Sebelum masuk asar, sebelum masuk maghrib, di ambang maghrib baca doa. Doa penutup akhir tahun. Baca doa, doa satu keluarga bahasa Melayu. Minta bantuan Allah, selamatkan Malaysia. Kita nak semua serentak sekarang. Satu Malaysia. Jangan kerana Olimpik kita terlupa banyak benda. Allahu Akbar. Tolonglah sahabat-sahabat. Kita nak semua rakyat Malaysia duduk kat rumah petang ni. Tolonglah. Jangan ada ruang kamu masih lalai. Ini peluang terbesar. Minta pada Allah tutup akhir tahun. Kita doa. Lepas maghrib kita doa akhir tahun. Doa awal tahun. Minta yang baik-baik pada Allah. Bukan untuk keluarga kita, juga untuk semua keluarga khusus umat Islam. Tolonglah. Saya merayu. Tolonglah. Doa awal tahun. Kita doa baik-baik. Kita tak tahu apa bencana lagi besar. Tahun lepas kita percaya ada kebaikan. Tapi tengok 2021 lebih teruk daripada tahun 2020. Allahu Akbar, sedihnya. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, subhanallah yang dirahmati, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Tolonglah. Doa awal tahun ni kita nak mulakan dengan minta bantuan Allah, minta ihsan Allah, minta kasih sayang Allah, minta petunjuk Allah, minta Allah selamatkan kita semua daripada bencana besar ni. Kita nak minta bantuan Allah, semoga kita semua diberi kekuatan untuk menempuh ujian ini. Kita minta hidayah pada semua orang, termasuk pemimpin-pemimpin negara. Kita minta tolonglah tuan-tuan dan puan, kita doa serentak petang ni dan lepas maghrib. Tolonglah, jangan tidak-tidakkan, jangan dipinggirkan, jangan diambil mudah. Tolonglah. Mesej kawan-kawan dalam WhatsApp group, mesej dalam Facebook, mesej saya tak nampak lagi ni. Di newsfeed saya tak nampak lagi orang cerita pasal awal Muharram ni. Tolonglah, ambil kesempatan besar ni. Hari tu kita ada peluang berpuasa, kan? Sempena Hari Raya Aidiladha. Kali ini datang lagi awal Muharram pula. Peluang besar tuan-tuan untuk berdoa pula. Tolonglah doa tuan-tuan yang baik-baik. Kalau mampu jagalah awal tahun ni. Jagalah hari ni hari terakhir. Tinggalkan maksiat. Penutup kepada semua buku amalan kita. Tuan-tuan, tolong tuan-tuan buat amalan. Buat amalan. Allahu Akbar. Pada mereka yang sedang berjuang mempertahankan negara dalam apa jua pendekatan anda. Anda adalah insan terbaik yang kami ada. Terima kasih. Teruskan perjuangan anda. Kepada pemimpin politik, tolong berhenti bermain. Kata saya mungkin tak boleh buat apa-apa, tapi saya jalankan tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim, kan? Berdoa dan meminta agar semua ini dapat dihentikan serta-merta. InsyaAllah. Jangan give up mengharapkan yang baik. Jangan putus asa mengharapkan yang baik. Bukan semua orang suka apa yang kita nak. Permintaan kita tak bergantung pada orang suka tak suka. Mudah-mudahan Allah suka apa yang kita minta. Mudah-mudahan keluarga semua diselamatkan daripada COVID-19, yang sedang sakit, yang sedang derita sengsara diberi kesembuhan, yang sedang sakit kerana sebab vaksin disembuhkan oleh Allah Subhanahu Taala. Anda beratur, anda nak sihat, satu anda ambil vaksin, tiba-tiba berlaku sebalik ini. Allahu Akbar.
Allah beri kita kekuatan kesihatan yang terbaik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan, saya dari madrasah. Kita berdiri ni dalam kawasan madrasah. Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah. Memang sunyi sebab tak ada pelajar, yang semua sedang bercuti kerana COVID-19. Makhluk yang kecil berhentikan segala-galanya, sedihnya. Nadi berhenti, nafas berhenti. Urusan agama pun terhenti sama. Allah sedihnya. Program-program agama berhenti. Amalan sunnah juga berhenti. Allah sedihnya. Kita kuat tuan-tuan. Kita kena kuat. Berdiri penuh yakin. Hasbunallah. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah hil aliyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Rasman. Tuan-tuan, di kesempatan yang sangat ringkas, sangat kecil ini yang saya ada, tuan-tuan, kita bantu satu sama lain. Perkukuhkan ekonomi kita. Mantapkan ekonomi masing-masing. Doa, support each other. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kita kemenangan yang paling besar. Sahabat, jangan lupa dapatkan, ini adalah impian besar kita. Bukan jual produk ni impian besar kita, tapi impian besar kita, kita daripada madrasah, kita nak buat sebuah perkampungan madrasah. Saya dah present sana, present sini terangkan, tak ada siapa yang nak sambut. Jadi saya ambil keputusan, saya nak buat sendiri. Dengan tanah yang luas 10 hingga 12 ekar, yang kita nak dapatkan dengan jumlah yang besar harganya. Tapi kita yakin bantuan Allah pasti sampai. Jadi apa inisiatif kita? Kita bukan orang kaya, kita bukan anak orang kaya. Kita anak orang miskin, tapi impian kita tak pernah miskin. Maka saya zahirkan satu produk yang namakan kopi Pak Riz. Pak Riz ni orang kenal, jadi saya mudah nak jual. Saya namakan kopi Pak Riz ni untuk jual kopi ni, untuk dapatkan dana untuk beli tanah dan bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Di situ insya-Allah kita dah pernah buat di kawasan kita, tapi tempat kita terhad, tak mampu nak menampung dengan permintaan yang sebanyak. Kita nak buat pusat pemulihan akhlak. Kita ada pusat pemulihan akhlak di sini. Kita nak buat pusat pemulihan dadah. Pusat pemulihan dadah. Kita ada pusat pemulihan dadah kat sini. Kita ada rumah orang tua kat sini. Tapi tak dapat tampung. Kan? Sebab tempat kita terhad. Kita madrasah, kita nak buka kitab. Jadi semua ni kita bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Jadi tuan-tuan, bantu kita untuk merealisasikan impian besar kita ni, kan, dengan beli air syifa ni. Beli air kopi ni. Kan? Kopi ni. Ni air syifa. Air bacaan 30 juz Al-Quran. Anda boleh nak cari air zam-zam sekarang susah kan? Setidak-tidak adalah air yang dibaca dengan 30 juz Al-Quran. Anda boleh dapat ni. Mudah-mudahan kita minum. Alhamdulillah, insya-Allah kita sihat. Begitu juga dengan kopi ni. Boleh dapat, kita nak cari leader sekarang, leader dan ejen untuk bantu kita. Untuk kita dapat merealisasikan sebuah perkampungan madrasah. InsyaAllah tuan-tuan, saya undur diri. Hari ini hari Isnin, kita juga ada buka dana Isnin. Setiap Isnin kita ada buka dana untuk madrasah kita. RM1, RM2. Alhamdulillah, syukur. Untuk kita teruskan perjuangan. InsyaAllah tuan-tuan, jaga diri baik. Yang salah, yang rosak, yang lemah tu semua saya. Minta maaf atas tersinggung, minta maaf atas kesilapan. Saya tidak mempengaruhi apa-apa, melainkan saya mengajak anda ke arah kebaikan. Kepada pemimpin negara, anda telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Buatlah yang terbaik untuk negara ini. Mudah-mudahan anda diberi hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada anda. Allah beri anda kecerdikan, kebijaksanaan untuk menguruskan negara ini. Ingat wahai pemimpin, kita akan ditanya dengan apa yang kita buat. Kepimpinan kita akan ditanya di akhirat. Allahu Akbar. Kamu ada 33 juta rakyat, dan 33 juta rakyat nanti akan mempersoalkan anda. Bukan senang. Satu, tak banyak orang takut nak jadi pemimpin, tapi anda mengalas tanggungjawab ini. Mudah-mudahan anda dapat buat yang terbaik. COVID-19 itu benar, itu benar-benar berlaku. Kematian itu benar. Kematian demi kematian sedang berlaku. Dan semalam kita cipta rekod lagi 360. Di Bukan Gurauan, air mata mengalir tak berhenti mengenangkan semua ini. Apa boleh buat melainkan menandatangan pada ilahi. Mudah-mudahan kita akan diberi menang, diberi kemenangan, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi ketabahan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita tak ada apa-apa. Jangan sombong, jangan angkuh. Saya Pak Riz dari Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah undur diri. Salam perjuangan, salam kasih sayang. Jaga diri baik, pertahankan SOP, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik-baik.